Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita, iaitu Al-Jauharul Mauhub, merupakan syarah kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani, dan Syekh telah mensyarahkan kitab Lubabul Hadis di Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah ta'ala, kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa menderhakakan dua ibu bapanya, mana barang siapa yang telah derhaka kedua ibu bapa, kemudian membayar ia akan utang keduanya kemudian daripada mati. Mana sekiranya ibu bapa ni ketika hidup dulu ada utang, maka beliau, anak ni lansaikan segala hutang-hutang ibu bapa dia ni. Sebab masa mak bapak hidup, dia derhaka kedua ibu bapa. Jadi bila ibu atau bapa ni meninggal, anak ni lansaikan segala hutang. Disurat akan dia orang yang berbuat bakti bagi keduanya. Maka di antara cara nak digolongkan di kalangan anak yang salihah, anak yang berbakti kepada kedua ibu bapa, salah satu caranya iaitu membayar segala hutang-hutang ibu bapa yang tidak dilansaikan ketika ibu bapa ni hidup. Kalau dulu masa ibu bapa hidup, suka buat perkara yang menyebabkan dia sedih. Kalau kita buat perkara yang menyebabkan ibu bapa ni sedih pun, dia termasuk derhaka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa yang melakukan perkara yang menyebabkan sedih mak bapak dia, maka sesungguhnya ia telah derhaka kedua ibu bapa. Buat satu perkara yang sedih mak dia. Bila teringat kata anak ni, sedih. Nak makan pun tak selera. Sampai hati kau buat mak begitu, sampai hati kau buat mak. Ataupun buat perkara yang ayah ni rasa sedih. Oleh sebab itu, di antara
perkara yang perlu dijaga supaya jangan tergolong di kalangan anak yang derhaka. Disebut oleh Imam Ghazali, wala yumsiku ala anfihi in shamma su'al raihah minhuma. Jangan menutup hidung kalau tercium bau busuk daripada ibu bapa ni. Jaga orang tua ni, dia buat hidung. Busuk orang tua ni kata. Terberak sana, terberak sini. Kencing sana, kencing sini. Busuk. Depan orang opak. Ini termasuk perangai, perbuatan yang boleh tergolong anak derhaka. Masa kita kecil-kecil, mak opak tak pernah tutup hidung nak cucikan najis kita. Tapi kalau mak opak dah tua, kita nak cuci najisnya sampai tutup, pakai mask tu, tutup mulut, tutup hidung. Bukan kerana takut influenza, tapi kerana busuk. Begitu. Pakai tutup. Tutup mulut, tutup hidung. Ini kata Imam Ghazali, dia antara yang menyebabkan ibu bapa ni rasa sedih, rasa terasa dia. Mentanglah aku dah tak larat, mentanglah aku tak dah tua. Kau dulu masa budak-budak, sekecil aku tak pernah tutup hidung, busuk macam mana pun. Ini kena ingat. Imam Ghazali kata ini kena ingat. Wala yumsiku ala anfihi in shamma raihatan minhuma. Jangan menutup hidung in shamma su'a raihatin, kalau tercium bau busuk daripada keduanya. Kalau dulu pernah buat benda ni, sekarang mak bapak ni sudah meninggal dunia, macam mana? Macam mana? Maka di antara perkara yang boleh, yang mana ibu bapa yang sudah meninggal dunia ni memaafkan kita, iaitu melansaikan segala hutang dia ketika mana dalam dunia dulu, kalau dia ada berhutang. Waktu dia hidup dulu. Waktu dia hidup dulu ada berhutang. Dan jikalau ada ia berbuat bakti bagi keduanya, dan jika tiada ia membayar hutang keduanya, disuratkan dia daripada orang yang menderhaka. Kalau dulu dia tergolong di kalangan anak derhaka. Itu dan jikalau ada anak ini berbuat bakti bagi kedua bapanya, kalau dia buat berbakti, alhamdulillah lagi berbakti. Kalau dulu anak derhaka, maka nak tebuskan dosa dia ni supaya dimaafkan oleh kedua bapa dia yang telah berada alam barzah. Itulah cara dia kata. Caranya bayarkan hutang. Bayarkan hutang. Di antara caranya yang telah kita bacakan dulu, iaitu sentiasa mendoakan kedua bapa dan minta supaya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa dia. Sebagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, iaitu seorang laki daripada Bani Salimah bertanya, sa'alan Nabiya SAW faqala, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi. Adakah, dia kata, wahai Rasulullah SAW, adakah kekal lagi kepada aku? Ada tak peluang lagi kepada saya berbakti kedua ibu bapa saya sekarang ni sudah meninggal dunia? Qala na'am. Nabi SAW jawab, ya, as-salatu alaihima. Doakan ke atas keduanya. Jangan putus-putus. Wal istighfaru lahuma. Dan juga sentiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapanya. Kedua ibu bapa. Sekiranya ibu bapa ni bukan Islam, macam mana? Contohnya, imam tadi baca doa, Allahumma gfir lana zunubana wali walidina. Yang makmum ni ada yang masuk Islam. Dia nak amin ke tak amin? Ataupun kalau dia jadi tok imam, dia baca Allahumma gfir lana zunubana. Macam mana? Orang bukan Islam tak boleh doakan ibu bapa dia yang Islam, yang tak Islam, minta supaya Allah ampunkan dosa. Dan tu kalau tok imam baca doa dia amin, jadi macam mana? Berdosa ke tak berdosa? Ataupun dia pun tak tahu
Dia baru masuk Islam, orang amin, dia semua amin. Sedangkan tu imam tadi baca, ya Allah ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, sebagaimana ia telah mendidikkan kami daripada kecil, dan rahmatilah mereka itu. Kalau diaminkan jadi macam mana? Jadi macam mana? Tu dia. Jadi para alim ulama di kalangan mazhab kita dan juga mazhab yang lain, di antaranya seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab Maliki iaitu Al-Imamul Qurtubi. Al-Imamul Qurtubi mengarang kitab Al-Tazkirah, Tazkiratul Mauta, dan mengarang tafsir yang terkenal Al-Jami' Al-Quran di Imamul Qurtubi. Beliau menjawab ataupun membahaskan dalam tafsir Imam Qurtubi dalam surah Ibrahim, dia menyebut annal abda wa warada, dia kata annal abda idza da'a liwalidayhi bil maghfirah. Dia kata sekiranya seorang hamba ini mendoakan kepada kedua ibu bapanya dengan keampunan, wa kana kafiraini, sedangkan dua-dua tak Islam. Ini huraikan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sekarang tak Islam, ataupun bapaknya tak Islam, mak dia Islam, atau bapak dia Islam, mak dia tak Islam. Kalau dia aminkan imam baca doa tadi, macam mana? Imam baca doa minta supaya diampunkan dosa kedua ibu bapa, sedangkan mak bapak dia tak Islam. Apa jawapannya? Surifat ad-da'watu ila abihi Adam alaihi salam wa ummihi Hawa radhiyallahu anha. Maka doa ini kembali kepada bapaknya Nabi Allah Adam alaihi salam dan ibunya Hawa radhiyallahu anha. Jadi kalaulah contohnya orang ni berdoa sedangkan dia tak Islam, kita tak boleh kata, awak baca doa untuk mak bapak awak tu masuk neraka. Mana boleh doa untuk mak bapak awak tak Islam, masuk neraka. Begitu. Macam mana? Islam ini adalah rahmat sekalian alam. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan. Contohnya kalau kita semayang, perempuan banyak berlaku. Dia semayang tadi. Dah semayang pada maghrib, dah tu dia rasa macam ada benda keluar. Pergi masuk toilet, masih lagi ada darah haid dia. Darah haid dia, rupanya keluar lagi. Dia rasa dah berhenti dah. Asar tadi dah berhenti. Lepas zuhur dia lama, sampai lepas asar pun tak keluar. Dia kata memang hari ni rasanya dah kering dah ni. Biasa kalau 6 hari dah kering. Dia pun mandilah lepas asar tadi. Kemudian sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib masuk bilik-bilik air, dia kata keluar. Tanya Haji Rahman, macam mana? Berdosa sembahyang dalam keadaan haid. Macam mana ni? Ulama menjawab Allah tidak akan sia-siakan sembahyangnya. Maka Allah gantikan sembahyang fardu maghrib yang telah dilakukan tadi mendapat pahala seperti sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Beritahu isteri-isteri, jangan awak bersedih. Bang tadi dah sembahyang lah bang. Dia kata, macam mana ni kata? Orang dah mandi sembahyang. Jadi apa? Jangan bersedih. Allah tidak akan mensia-siakan amalan kamu. Disebut oleh ulama, Allah gantikan dengan pahala sembahyang sunat. Berapa ramai perempuan buat begitu? Alhamdulillah, besok di akhirat, banyaknya sembahyang sunat saya. Bila dia sembahyang sunat, rupanya sembahyang sunat digantikan oleh Allah pahala seperti sembahyang sunat. Suami kosong habis, tak ada apa. Ini kelebihan perempuan. Jangan bersedih, jangan bersusah hati. Kalaulah berlaku sedemikian rupa, dah banyak dah. Kadang-kadang 2 waktu dia sembahyang. Zuhur dia sembahyang, asar dia sembahyang, maghrib datang haid. Berapa banyak dia dapat pahala? Kalau dia sembahyang sunat, lagi Allah tambahkan pahala sunat. Nampak ada? Islam itu dia rahmat. Begitu juga kalau seorang anak ni mendoakan kedua ibu bapanya sedangkan kedua ibu bapanya belum Islam ataupun tak Islam ataupun meninggal dunia tak Islam.
pahala dia berdoa tadi tetap diberikan oleh Allah, dan doa pada kedua bapa tadi dikembalikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan juga kepada ibu, iaitu Hawa radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, begitu. Sama balik kita kata qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini satu riwayat dia kata. Hadis ni tidak disebut periwayatnya dan tidak disebut sanadnya, hanya disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis. Hadis ini hanya disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wa Muntakhab An-Nafais. Nuzhatul Majalisi wa Muntakhabun Nafaisi, karangan Syekh Abdul Rahman Ibnu Abdus Salam Ibnu Abdul Rahman Ibnu Utsman As-Safuri Asy-Syafi'i. Meninggal dunia pada tahun 894 Hijriah. Jadi kita serah kepada pengarang kitab, barangkali di zaman kita ni kita tak jumpa hadis ini. Tidak semua orang jumpai. Banyak kitab-kitab yang lama tidak dicetak. Contohnya ada seorang ulama di Mesir, Syekh Ahmad Ma'bid, dia huraikan hadis riwayat Imam Tirmizi. Dia kata ada satu kitab yang saya simpan yang tidak ada cetakan sampai sekarang. Hatta tak ada manuskrip dia. Itu pun zaman saya belajar Azhar, lepas semayang Masjid Al-Azhar, tapi itu tengah banyak orang jual kitab-kitab tepi tu. Dia kata saya beli. Sampai sekarang tak ada cetakan. Orang kata hadis ni dhaif, tapi telah diriwayatkan dalam riwayat yang lain, nama orang ni telah diriwayatkan sekian-sekian. Buat dia. Oleh sebab itu kita tak boleh cepat kata hadis ni dhaif. Barangkali rujukan yang ada pada kita tak cukup. Tak cukup kan. Kita kata tak ada riwayat, periwayat ini dhaif dan sebagainya, ataupun ini adalah mafqud dan sebagainya, sebab kita tak ada rujukan tersebut. Kita orang Islam ni pun dicampak dalam Sunan Furat sampai jadi hitam. Mana dia? Kita tak boleh segera. Oleh sebab itu ulama menyebut bahawa walaupun dhaif, tapi dhaif itu tidak sampai kepada hadis maudhu'. Lebih kena berhati-hati. Berhati-hati. Kita kena berhati-hati. Tidak semesti dengan internet ni kita tahu tengok dhaif, kita pun ceramah kata dhaif. Kita perlu bersangka baik kepada pengarang kitab. Sebab ulama ini adalah ulama yang saleh. Ulama yang saleh, bukan ibadat macam kita. Kita kata dalam kitab ni, tak betul. Walaupun disebut oleh Imam Ibnu Hajar, Ibnu Hajar dengan kita ni siapa? Kita pun baca bawah ini jumpa. Kita kena jaga, gitu. Kena jaga. Begitu juga dalam kitab-kitab Jawi, banyak kitab-kitab Jawi tidak dicetak sampai sekarang. Saya ada beberapa kitab ruhayah saya. Dah lusuh betul. Itu pun dah koyak-koyak tepi ni. Saya rasa sekarang ni tak ada kitab tu. Dan kitab tu tak ada dicetak. Kitab itu tidak ada dicetak. Contohnya cara amalan Ya Latifu Ya Kafi. Tak ada dalam kitab-kitab yang ada sekarang ni. Mana ambilan untuk tua dulu? Mana ambilan dia? Tak ada. Ada disimpan. Macam contohnya tahlil. Ada. Sampai ada manuskrip sekarang ni. Manuskrip dia ada. Yang kita baca tahlil, disimpan. Ini dah berapa ratus tahun. Kita kata ini bid'ah. Bid'ah apa dah ratus tahun orang amal. Ulama-ulama dulu. Kitab tu tak ada. Kata-kata tak ada dalam kitab Munatul Musalli. Ini Munatul Musalli baru lagi. Syekh Daud Patani. Begitu. Itu makna kita perlu berhati-hati. Dulu kitab dulu, dia tak ada macam sekarang. Dia selai-selai. Ini. Kalau mengaji pondok senang bawa begini. Ada mengaji 4 kitab, 4 lah je lah. Kalau kitab tebal-tebal, dah berat begitu. Dulu selai-selai begitu. Kurih nama dia kan. Dia pakai begini. Ini kitab lama dulu. Sekarang tak ada cetak macam ni, Jeffrey.
Hari ni mengaji bawa ni kan. Besok pula bawa lain kan. Kalau 10 kitab hari ni, bawa ada 10 macam ni. Kan senang. Ini perlu hati. Walaupun dalam kitab kita ni tidak menyebut riwayat, tetapi disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis Imam Sufuri rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Saya rasa hadis ini kedudukan dia adalah dhaif gitu. Dhaif tapi tidak sampailah kepada maudhu' begitu. Sebab maksudnya betul, lafaznya berbeza gitu. Maksudnya betul tapi lafaz berbeza. Man shalla lailatal jumu'ati bainal maghribi wal isya raka'ataini yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab wa ayatal kursi marratan wa suratal ikhlasi wa mu'awwizataini khamsa marrat. Masuk dalam kitab kita ni. Dan daripada Nabi SAW. Itu sebab dia sebut daripada. Daripada. Sebab dia tak yakin dia sudut riwayatnya. Tetapi kalau dia sebut telah bersabda Nabi SAW, tu yakin dia sudut sanad dia. Dan telah diceterakan, ini pun tak yakin dia sudut sanad. Ini pembacaan kitab Jawi. Tapi telah bersabda Nabi SAW, betul. Boleh cari. Tapi telah diceterakan, ini pun dia atas angin. Dia bahawa hadis ini memang dhaif. Dan daripada pun ianya adalah dhaif. Tu disebut oleh para ahli ulama kalau kita baca kitab Jawi. Tak boleh terus-terus kita menuduh ni tak betul ni. Yang tak betul kita je. Sebab kita tak faham gaya bahasa kitab lama. Oleh sebab itu dia menyebut dan daripada Nabi SAW. Maksud betul, riwayatnya adalah dhaif. Maksudnya betul. Barang siapa sembahyang pada malam Jumaat antara maghrib dan isyak, antara maghrib dan isyak. Tambah dalam hadis dan riwayat begitu. Man shalla lailatal jumu'ati bainal maghribi wal isya. Mana jadi sembahyang awabin atau sembahyang hifzul iman. Tak masalah. Walaupun dia dhaif, tapi ada sembahyang dinamakan hifzul iman. Sembahyang memelihara iman. Atau disebut sembahyang awabin, sembahyang orang-orang yang bertaubat. Ni antara maghrib dengan isyak ni kita sembahyang, boleh apa-apa sembahyang. Jadi maksud hadis ini betul, riwayatnya adalah dhaif. Lafaznya dhaif. Dia antara maghrib dengan isyak 2 rakaat je. Dibacanya pada tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab. Rakaat pertama pun baca Fatihah. Rakaat kedua pun baca Fatihah. Dan ayatul kursi. Selepas baca Fatihah, baca ayat kursi. Sekali. Dan surat al-ikhlas dan qul a'udzu. Iaitu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa? 5 kali. Maksudnya sebanyak 5 kali. 5 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebanyak 5 kali. 5 kali. Dan dijadikan pahalanya bagi 2 ibu bapanya. Benda lepas semayang dia minta ke Allah Ta'ala supaya pahala semayang tadi disedekahkan kepada ibunya ataupun ayah dia. Mana setiap amalan anak ni, semayang ke, puasa ke, sedekah ke, kalau dia niat pergi pada mak bapak dia, pergi. Apa jenis semayang ni? Kalau kata semayang ni riwayat tak kuat, dia jadi semayang sunat mutlak. Ataupun jadi semayang sunat hajat. Apa-apa kita berhajat, bacalah surah apa pun. Kerana tidak ditentukan bacaan yang tertentu. Jadi dia hajat. Dia semayang 2 rakaat, keberkatan malam Jumaat dan pahala semayang tadi dia sedekahkan pada mak bapak dia. Kalau mana dah habis solat, maka apabila selesai daripada semayang, habis solat tadi 2 rakaat je, buat 4 boleh. Jadi dia macam awabin. Kemudian
2, 4, 6, 8. 9, 2, 8 ataupun 11 ataupun sampai 21 pun tak menjadi masalah. Paling iaitu kita semayang 11 rakaat ataupun 9 rakaat. Daripada duduk sembang ya, duduk sembang. Tak ada apa-apa buat, lebih baik semayang sunat awwabin ataupun semayang hifzul iman nama dia. Awwabin ni disebutlah hadis ialah hifzul iman. Semayang mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah peliharakan iman di antara maghrib dengan isyak. Dimarikan usalli sunnata hifzil iman. Sahaja aku semayang menjaga iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab kalimah awwabin ini tidak disebutlah hadis. Awwabin ini ialah disebut dalam semayang sunat duha. Dalam hadis. Salatul awwabin, semayang awwabin ketika mana anak-anak unta tidak boleh bermain di padang pasir. Mana anak-anak unta ni dah tak tahan sebab pasir dah panas. Di antara pukul 9.30 aku tengok negara Arab lah, kalau musim panas pukul 9, pukul 10 tu dah panas. Mana waktu tu yang sesuai semayang sunat duha. Duha disebut juga awwabin dalam hadis. Di antara maghrib dengan isyak ni hifzul iman. Tapi ulama kata awwabin tu makna bertaubat dan minta supaya Allah pelihara iman. Ulama fiqh sebut juga semayang hifzul iman ni semayang awwabin. Awwabin. Dua-dua adalah sama. Sama balik kita. Dah habis semayang, dia kata lepas solat ni mengucap istighfar 15 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa banyak? 15 kali. Dan salawat atas Nabi 15 kali. 15 kali. Dan dijadikan pahalanya, pahala semayang tadi, pahala istighfar dan pahala selawat bagi 2 ibu bapanya. Nampak ni? Maksudnya betul. Riwayat je dhaif. Maksudnya betul. Sebab hadis ni boleh diriwayat dengan makna berbeza Quran. Quran mesti betul, jangan diubah walaupun satu huruf. Maka sungguhnya telah menunaikan hak keduanya. Nampak ni? Mana telah menunaikan sebagai anak yang saleh. Pada sentiasa buat ibadat yang baik ni, sedekah pahalanya dihadiahkan kepada ibu bapa sampai. La khilafa bainal ulama. Tak ada khilaf di kalangan para ahli ulama, semua je bersepakat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam baru ni khutbah Jumaat kan? Ada hadis iza mata ibnu Adam. Tapi dalam hadis yang baca khutbah baru ni iza mata ibnu insan ya. Iza mata al-insan kan. Iza mata ibnu Adam. Iza mata al-insan. Riwayat lain. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam ni habis in qata'a amaluhu. Memanglah orang dah mati ni tak boleh buat amal dah. Itu sebab in qata'a amaluhu. Sebab dia dah mati. Dia nak beramal macam mana? Mengharapkan orang lain illa min salas. Melainkan disebab dulu dalam dunia dia buat perkara ni, berkekalanlah sampai dia sampai ke akhirat. Kalau dalam kubur dia tak boleh nak buat amal macam mana? Nak semayang tak boleh, baca Quran tak boleh. Oleh sebab itu sebut in qata'a amaluhu. Terputuslah segala amalan dia illa min salasin sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir terus. Mana sedekah jariah termasuklah wakaf. Sebab pahalanya mengalir terus. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dinafaatkan. Ataupun ilmun yantafi'u bihi. Dua bacaan disebut oleh ulama. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dinafaatkan. Mana dia mengajar orang manfaatkan ilmu dia. Atau ilmun yantafi'u bihi, ataupun ilmu yang dimanfaatkan. Masa ketika dalam dunia dia manfaatkan ilmu yang dia pelajari, pahala itu memberi manfaat pada dia. Ulama menyebut dua bacaan boleh, yuntafa'u yantafi'u. Intafa'a yantafi'u intifa'an. Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Aw waladin salihin, ataupun anak yang saleh. Yang mana yad'u lahu, senantiasa berdoa bagi dia. Doa, hadiah, pahala, ya Allah, yasil. Sampai pahala tanpa khilaf berdasarkan hadis yang sahih.
Sama balik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Buatlah apa pun amalan, hadiah apa kepada mu apa ni sampai. Semayang ke puasa, apa pun benda-benda yang baik. Dan tiada diketahui akan pahalanya melainkan Allah. Dia kata. Tak ada yang tahu pahala ni melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nak rujuk dalam kitab mana? Dia kata. Adakah rujukan? Syekh begitu ikhlas menyebut intaha hadzal hadis, intaha naqlu hadzal hadis, berhenti di sini penakalan ataupun pengambilan hadis ini di mana? Nuzhah. Mana kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhab An-Nafais di Imam fi Sufuri Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Iaitu jilid yang pertama, muka surat 273. Cetakan Darul Kutub Ilmiah. Mana pengarang kitab dia bertanggungjawab dengan Allah begitu. Orang alim kita lebih yakini daripada orang sekarang lolak-lolak lagi kita tak percaya. Orang sekarang kita nak percaya. Dia pun bukan ilmu hadis, bukan faham. Baru sikit-sikit itu pun dengar orang ceramah, dia pun bawa dalam ceramah. Bukan ilmu dia. Kan? Dia dengar orang ceramah, oh malam ni buat ceramah maghrib bagus ni. Nampak dia? Dia pun dengar ceramah. Ataupun tengok dengan internet, wah ini bagus ni. Itu pun tengok terjemahan. Malam ni untuk ceramah maghrib. Bukan ilmu dia. Bukan ilmu dia. Bukan di atas kefakihan dan bukan di atas ilmu yang rasih bagi diri dia. Dia pun tak apa mahir dalam ilmu hadis, tak mahir dalam ilmu lain. Hanya nakal-nakal. Tak boleh percaya je. Tak boleh, tak percaya. Berdasarkan kitab dan dibaca dan Allah kekalkan. Kekal sampai sekarang. Maknanya ilmu ini dia mesti ada ambilannya. Dan mesti ada ambilannya, Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dan ulama beramal dengan ilmu-ilmu ni, kita tengok dirahmati oleh Allah begitu. Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan cepat kita menyalahkan begitu. Jangan cepat kita menyalahkan. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak ini dia datangkan riwayat betul kan? Tadi dia tak datangkan riwayat. Ini betul-betul dia datangkan riwayat. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada seorang laki-laki mati ia dan dua ibu bapanya tiada redha atasnya, melainkan dikeluarkan Allah Ta'ala akan rohnya atas ketiadaan syahadah. Contohnya orang pertikaikan al-jannatu tahta aqdami ummahatiha. Hadis tu dhaif. Betul, matan tu yang dhaif. Matan tu dhaif, tapi riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim menyebut al-jannatu tahta arjuli ummiha. Tak sebut aqdam. Iaitu syurga di bawah kaki ibunya. Ada riwayat sahih. Dia tak guna kalimah aqdam. Kalimah iaitu rijlun, rijlani, arjul. Kaki. Tak sebut tapak kaki. Nampak dia? Begitu juga riwayat yang sahih, bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syurga, al-jannatu tahta arjulihima. Iaitu syurga ni di bawah kaki keduanya, ibu dan bapa. Ini sahih. Nampak ni? Jangan cepat kita ceramah hadis bahawa sesungguhnya syurga di bawah tapak kaki. Dhaif. Dhaif dia sudut matan tu. Maksudnya betul sebab terdapatlah hadis yang sahih. Ni ramai orang ceramah-ceramah tergesa-gesa tasarruk. Tasarruk nama dia. Cepat sangat menuduh. Ini dhaif, ni dhaif. Sampai masuklah lakunan pun kata dhaif. Allahu Akbar. Jangan baca-baca dhaif. Contohnya dia baca kitab dosa-dosa besar. Li Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi membawa hadis tadi.
iaitu syurga di bawah tapak kaki ibunya. Dah tu ada tulis nota kaki bawah, hadis ni dhaif. Apa dia? Dhaif dia sudah lapas. Maksud tidak dhaif. Kena cari yang sahih. Lapasnya berbeza. Hadis itu sahih. Dari sudut lapas sahaja dhaif. Ini kena ikhlas dalam menentukan hadis. Bukan kita tengok sini dhaif. Ni dhaif. Oh banyak sangat dhaif. Yang sahih kita tak cari. Sama balik kita kata. Oleh sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang kitab Riyadhus Salihin. Dan telah disyarahkan oleh ulama, ramai ulama mensyarahkan. Syekh Zaini Dahlan mengarang kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Jilid yang ketiga mensyarahkan hadis berkaitan tentang birrul walidain dan uququl walidain. Berbakti pada kedua bapa dan juga derhaka kedua ibu bapa. Jilid yang ketiga kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Kalau kita baca Riyadhus Salihin tak ada syarah dia, kita syarah berdasarkan apa yang kita faham. Kena baca syarah dia. Banyak syarah dia. Nuzhatul Muttaqin, Dalilul Falihin, dan banyak karangan-karangan para ahli ulama, iaitu syarah kitab Riyadhus Salihin. Syekh saya dulu, Syekh Rabi' Misri, saya nak mengaji kitab tasawuf dengan dia. Dia kata ada. Saya tunjuk kitab tasawuf nak mengaji Riyadhus Salihin. Sebab Syekh saya Syekh Rabi' Misri ni Quran hadis. Dia jenis begitu. Kata kitab Riyadhus Salihin semua ada. Tasawuf pun ada semua. Sebab membahaskan ikhlas, membahaskan tentang khauf, membahaskan tentang ar-raja, harapan, tawakal, semua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak jiran, taat pada ibu bapa, derhaka mak bapak, semua ada. Yang Riyadhus Salihin telah disyarahkan oleh Al-Imam Syekh Zaini Dahlan, iaitu bernama Dalilul Falihin. Syekh Dahlan mengaji dengan Syekh Ibnu Hajar Haytami. Ibnu Hajar Haytami anak murid kepada Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari mengaji dengan ulama yang alim. Setermasuklah Syekh Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama yang alim dalam ilmu hadis. Guru beliau juga Syekh Zakaria Ansari, seorang ulama yang alim. Bila kita baca Syekh Ibnu Hajar, kita petikai Ibnu Hajar. Ini disebut oleh dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar. Katanya. Ada orang tak faham baca kitab ni. Qila dikatakan, dia 4 maksud. Qila ni 4 maksud. Satu, qila iaitu yang berkata itu majhul, tidak diketahui. Tetapi hujah ni kuat. Belum tentu qila ini tak kuat. Dikatakan barangkali kuat, tapi orangnya tidak diketahui. Tak boleh terus tolak qila ni. Ataupun qila dikatakan hujah dia kuat, tapi dia tak mau dimasyhurkan. Contohnya, saya orang kenal, barangkali kawasan Duyung, memberi fatwa. Orang Malaysia tak tahu. Jeffrey anak murid saya, berhijrahlah ke Kuala Lumpur. Segan nak sebut nama ustaz saya, syekh saya Syukri, sebab orang tak tahu. Tapi Jeffrey jadi ulama besar. Begitu. Tok Guru dia tahu alim, tapi tidak masyhur. Kalau disebut, siapa Syukri ni? Mengaji mana? Tapi kalau Syekh Jeffrey pula bercakap, Syekh Jeffrey. Berapa ratusan kitab yang dikarangnya. Keluar televisyen, radio semua. Begitu. Bukan setakat YouTube, entah macam lagi. Masyhur. Kan? Tapi kalau semua Ustaz Syukri, orang pun tak tahu. Jadi Syekh Jeffrey akan sebut qila. Tapi hujah tu kuat. Sebab dia rasa hujah tu kuat, Tok Guru dia berhujah. Qila juga. Dan qila ni iaitu bertujuan untuk soal dan jawab. Qila kaza kaza, jawab dia gini.
Qila dikatakan begini, jawapan begini. Pun juga qila. Yang keempat, qila ni memang dalil yang dhaif. Jadi apabila kita bertemu di dalam kitab berjumpa qila dikatakan, empat perkara ni kita perlu bahas dulu. Tak boleh terus, ini qila dikatakan, tak boleh kita pakai. Tu kita tak faham baca kitab. Mana dia? Itu tak faham kita baca kitab. Oleh sebab itu, kalau kita baca kitab, terutama kitab fiqh, qila, perlu kita bahaskan begitu dalam. Tengok syarah-syarah, sebab apa dikatakan qila. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kalau dia derhaka mak bapak ni, derhaka kepada kedua ibu bapa, maka kalau dia mati tak bertaubat, rohnya keluar dalam keadaan tak dapat mengucap kalimah syahadah. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Na'udzu iyadan. Wal'iyadzubillah. Dan seterusnya lagi. Dan keluar daripada kuburnya, dan tiada keluar daripada kuburnya melainkan tersurat atas mukanya, inilah balasan orang yang mendahagakan Allah Ta'ala. Inilah balasan orang yang mendahaka dua ibu bapanya. Ini orang derhaka. Tak Allah ampunkan dosa. Orang yang berbakti kedua ibu bapa ni, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, nimtu, aku tidur, fara'aitul jannata. Rasulullah bersabda, aku tidur malam tadi nampak termimpi syurga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra'u. Aku terdengar suara qari membaca Quran. Faqultu man hadha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Qalu, malaikat terus jawab, hadha Harisah ibnu Nu'man. Inilah sahabatmu, iaitu Harisah ibnu Nu'man radhiyallahu anhu. Kenapa sampai begitu dimuliakan oleh Allah Harisah ibnu Nu'man? Harisah ibnu Nu'man adalah Harisah ibnu Nu'man ni wa kana min abarrin nasi bi ummihi. Kerana Harisah ibnu Nu'man ini adalah di antara anak yang berbakti kepada kedua bapanya. Faqultu kadzalikum albirru kadzalikum albirru. Yang sedemikian lazimilah kalian semua berbakti kepada kedua bapa, berbakti kepada kedua ibu bapa. Nampak ni? Orang anak yang saleh ni, sehingga Nabi SAW terdengar bunyi atau terdengar bacaan Quran Harisah ibnu Nu'man radhiyallahu an. Kita tengok Abu Hurairah radhiyallahu an, kenapa Allah muliakan dia. Kita baca-baca, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai sekarang. Allah muliakan. Apa kelebihan Abu Hurairah ni? Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila dia nak keluar daripada rumah, bila dia keluar daripada rumah, walabisa siyabahu waqafa ala ummihi. Dia dah pakai pakaian, dia mesti jumpa mak dia dulu kalau nak berjalan. Jeffrey kalau nak berjalan, mesti mak dulu, walaupun duduk kat tehil. Contoh begitu. Ini macam Abu Hurairah. Macam Abu Hurairah. Faqala assalamu alaikum ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakillah khaira kama rabbaitani saghira. Bila jumpa mak dia, beri salam. Sejahtera ke atas kamu wahai ibu kesayanganku, dan rahmat Allah dan berkatnya ke atas kamu. Jazakillahi, Allah membalaskan pahala engkau wahai ibuku, kerana engkau telah mendidikkan aku semenjak kecil. Anak wa taruddu alaihi, ibu pula tu jawab pula, wa anta ya bunayya jazakallahu anni khaira. Wahai anak kesayanganku, Allah membalaskan pahala engkau dengan kebaikan
kama barraltani kabira, bila kau dah besar masih lagi kau taat dan berbakti kepada aku. Summa yakhruju, baru keluar. Wa idza kharaja, bila balik pun jumpa lagi mak dia cakap begitu. Allah. Kita bila balik, mak tak tidur lagi. Besok barulah nak kata mengantuk. Tidurlah. Begitu. Allahu akbar. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an berbakti. Nak keluar pun begitu, balik pun begitu. Allah muliakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Allahu akbar. Ini di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi contoh kepada kita. Dan riwayat daripada Ali ibni Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, adalah kami duduk serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, maka memberi salam ia atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam akan salamnya. Nabi pun jawab salam daripada lelaki ni. Kemudian maka sembah ia, lelaki itu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Abdullah ibni Salam menyeru akan dikau dan ia di dalam sakit. Itu dia punya soalan dia. Sesungguhnya sahabatmu yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu an, sekarang dia sakit. Dia kian salam kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit nak mati ni, dia kata. Maka bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam dan serta beberapa sahabatnya hingga datang mereka itu ke rumahnya. Ramai para sahabat pergilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke rumah dia. Fasta'zanu alaihi fa'azina lahum fid dukhul fawajaduhu fi ghamaratil maut. Kemudian duduk Nabi sallallahu, hadisnya panjang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin dulu untuk masuk dan diizinkan masuk. Kemudian fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ra'sihi wa qala ya Abdallah qul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kepalanya dan sabdanya. Nabi pun ajarkan talqin. Dia nak meninggal dunia ni. Kata olehmu wahai Abdullah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ucaplah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dia ulang-ulangkan dia 3 kali. Rasulullah talqinkan. Maka tiada berkata ia akan dia. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Salam ni terdapat ucapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Illa billahil aliyyi al azimi. Jangan baca illa billahil aliyyul azim. Itu orang Melayu. Orang Melayu kita lalu la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Khata. Tak betul lah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azimi. Pergi oleh Wahai Bilal kepada isterinya. Wahai Bilal pergi jumpa isteri dia dan tanya akan dia apa perbuatan suaminya pada dunia. Pergi tanya dia, ni Abdullah bin Salam ni apa dia, apa yang dia buat kat masa dia sihat-sihat dulu.
Maka berkata isterinya, hai Bilal, demi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak aku ketahui daripada masa ia berkahwin akan daku akan bahawasanya ia tinggalkan sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada lalu atas satu hari melainkan bersedekah ia padanya liwajhillah. Maka sabdanya bahawa pekerjaan ini sangat ajaib. Tanya olehmu hai Bilal akan isterinya, adakah baginya ibu? Maka berkata isterinya, adalah ibunya sangat marah atasnya. Kalau nak cerita suami aku ni, wahai Bilal, baik, semayang berjemaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab puasanya tidak akan dapat diceritakanlah, dari tahajudnya bersedekah. Baik tu, okey. Hanya satu je, mak dia pernah marah dekat dia kata. Mak dia marah dekat dia. Mak dia marah dia kata. Itu je masalah, mak dia marah. Sama balik kitab dia. Dia kata maka berkata isterinya, adalah ibunya sangat marah atasnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Bilal, pergi olehmu kepada ibunya, pergi jumpa mak dia. Maka pergi ia kepadanya dan berkata ia baginya, perkenankan olehmu akan seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ibunya, apa hendak perbuat? Bila kata, ni Rasulullah panggil ni, datang segera. Dia kata. Jadi ibunya, kenapa pula? Dia kata. Macam kita kalau tiba-tiba Rasulullah panggil, apa salah aku? Apa salah aku? Kenapa pula? Dia kata. Maka katanya, hendak bersuluh antara engkau dan antara anak engkau Abdullah, nak berdamai. Dia kata, iaitu nak berdamai di antara kamu dengan anak kamu, iaitu bersuluh. Wassuluh khair, perdamaian itu adalah terlebih baik. Allah berfirman, nak bersuluh ni, nak berdamai. Bahawasanya ia atas keluar daripada dunia. Ni anak kamu ni nak meninggal dah ni. Maka berkata ibunya, demi sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada aku pergi dan tiada aku jadikan dalam halal daripada barang yang ia menyakiti akan daku, tiada pada dunia dan tiada pada akhirat. Ke hati mak dia ni. Dia kata, aku takkan maafkan dunia akhirat. Maka datang Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dengan demikian itu. Maka sabdanya, hai Omar dan hai Ali, pergi kedua kamu, bawa datang akan dia. Dia kata, wahai Omar, pergilah. Wahai Ali, ini semua garang-garang belaka. Sana Ali memang dia garang begitu. Itu sebab anak ni, bila lahir aja anak, Rasulullah tanya, siapa nama anak kamu? Har, perang. Lahir lagi seorang, siapa nama anak kamu wahai Ali? Har, perang saja. Sina Ali. Rasulullah kata, namakanlah anak kamu Hasan dan namalah anak kamu Husain. Anak yang ketiga, siapa nama anak kamu? Har, nama anak kamu iaitu Muhsin. Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Dia kira perang je. Sina Ali ni. Sina Ali. Dia gagah kan? Sina Ali tembok pun dia pegang untuh tembok. Begitu. Rasulullah kata, panggil Ali sekarang. Sina Ali pegang je ni untuh. Kederat Sina Ali. Orang kata kederat Sina Ali. Mana Sina Ali? Mana Ali? Sahabat kata Sina Ali sakit mata dalam peperangan. Panggil dia. Rasulullah hembuskan, terus elok sakit mata dia. Dan Sina Ali radhiyallahu anhu. Memang hebat Sina Ali. Dan hai Ali, pergi kedua kamu, bawa datang dengan dia. Maka pergi keduanya, Omar dengan Sina Ali. Omar ni, Sina Omar radhiyallahu an, syaitan pun lari dengan dia. Idza salaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhara. Kalau Sina Omar ni lalu satu lorong, syaitan akan lari lorong lain. Dia kata jangan main-main ni Sina Omar. Mana Sina Omar ni pun boleh nampak syaitan kot. Kalau tidak, takkan syaitan pun lari. Mana Sina Umar ni, syaitan takut kerana ketakwaannya kepada Allah. Tak payah jampi-jampi. Kalau Sina Umar datang, kalau orang kena masuk, hei, keluar terus kena. Begitu.
Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim panjang kan. Jumpa Sayyidina Umar lari terus. Ini kuatnya ketakwaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sambung balik. Maka berkata keduanya, siapa tu? Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Hai perempuan ajus. Perempuan yang dah tua. Ajus ni ialah nisbah kepada perempuan. Ajus ialah nisbah kepada perempuan. Kalau lelaki disebut syekh. Hai perempuan yang dah tua. Lemahlah ajus ni adalah lemah. Dah tua. Bahawasanya Nabi SAW menyuruh akan dikau. Maka katanya, apa ia? Berkenak dengan aku. Kenapa pula Rasulullah nak aku? Apa salah aku? Dia kata. Maka berkata keduanya, tak dapat tiada. Mesti kau ni pergi. Bahawa engkau berjalan serta kami, maka berjalan ia serta keduanya. Panggilan Rasulullah, kena jawab. Kalau tidak, kau boleh jadi murtad. Ini Rasulullah panggil ni. Kalau tidak, kau derhaka kepada Rasulullah. Masuk neraka. Jom. Maka makcik ni pun ikutlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sama balik. Hingga datang kepada Nabi SAW sabdanya, hai perempuan ajus, tilik olehmu kepada anak engkau dan barang yang ada atasnya, maka tak kala menilik ia kepadanya. Bila makcik ni tengok anak dia Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Allah, kesian dia tengok dia. Terus dia berkata ia, ibu dia kata ni, hai anakku, tiada aku halal akan dikau dengan hakku, tiada pada dunia dan tiada pada akhirat. Mula-mula dia tengok, dia masih keras hati lagi. Dia kata tak ada halal, aku tak halal. Tu kau dengan Allah. Maka sabdanya, hai perempuan ajus, takut olehmu akan Allah Azza wa Jalla. Nabi ingatkan lagi. Dan jadi olehmu akan dia dalam halal, maka sembahnya betapa aku halal akan dia, dan ia memberi mudarat akan daku. Mana keras hati mak dia ni. Macam mana aku nak maafkan, dia pernah mudaratkan aku. Dan memukul ia akan daku. Dan menghalau ia akan daku. Tapi riwayat ni saya belum pernah jumpa. Sebab saya cari dalam kitab Riyadhus Salihin, tidak jumpai. Dia kata kitab ini kitab Riyadhus Salihin. Sebab takkan para sahabat pergi belas sama dia kan. Takkan sahabat pergi belas sama dia. Seorang yang Abdullah bin Salam adalah di antara diakui di kalangan para sahabat dengan kewarakan dia dan ketakwaannya. Sebab saya cari setakat ni tidak jumpai riwayat ini. Walaupun disebut dalam kitab ni, dia kata disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan sama balik. Sebab kisah ni dia pukul mak dia kan. Dan memukul ia akan daku dan menghalau ia akan daku daripada rumahnya. Kerana isterinya. Sebab dia sayang sangat isteri dia. Maka sabdanya, jadi olehmu akan dia dalam halal, maka sembahnya aku saksikan dikau ya Rasulullah, engkau dan orang yang ada serta engkau, bahawa sungguhnya aku jadikan dalam dia halal. Aku maafkan sekarang ni. Maka sabda Nabi SAW, ya Abdullah, kata olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka mengangkat ia akan suaranya dengan mengucap syahadah, maka mati ia atas demikian itu. Kemudian meninggal dunia radhiyallahu anhu. Maka tak kala kami tanam akan dia, bersabda Nabi SAW, hai ma'asyiral muslimin, sesungguhnya barang siapa ada baginya ibu dan tidak berbakti akan dia, keluar ia di dalam dunia atas ketiadaan syahadah. Itu betul ada riwayat. Yang atas tu tidak dijumpai. Ada disebut di dalam kitab, ada yang disebut dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith. Riwayat ni ada disebut dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith karangan Syekh Muhammad Ibn Umar Nawawi Bantani. Riwayat ni, tapi tidak disebut siapa meriwayat dan siapa yang telah sanadnya begitu. Ujung tu betul, Nabi SAW bersabda, ya ma'asyiral muslimin, ala man kana lahu walidatun falam yabarrahuha kharaja minad dunya ala ghairi syahadatin. Mana barang siapa ada kedua ibu bapanya, tiada berbakti akan dia, keluar ia daripada dunia atas ketiadaan syahadah. Yang main-main kalau derhaka pada mak bapak ni, dia kata. Hadis ni tersebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Ini dalam bab uququl walidain.
Inilah hal orang yang menderhaka akan dua ibu bapanya, maka segala yang tersebut itu memadalah pengajaran bagi orang yang mempunyai fikir dan iktibar. Inilah yang kita lihat tu. Solehin ada hadis bab derhaka kedua ibu bapa. Razaqanallahu, mudah-mudahan Allah merezekikan kita at-taufiqa, taufiq wal hidayata, dan hidayah. Amin, istajib doa ana, ya Allah, perkenanlah doa kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam bab ada taat kepada kedua ibu bapa. Al-babul hadi wassalasun fi fadilati haqqil aulad. Dan seterusnya, bab yang ke-21 pada menyatakan kelebihan hak segala anak atas ibu bapanya. Kata Sayyiduna Anas radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu yu'aqqu anhu yawm as-sabi'i wa yusamma wa yumatu anhu al-adha fa idza balagha 6 sinin addaba fa idza balagha 9 sinin azala firasyahu fa idza balagha 13 sanatan duriba ataupun duriba ala salah ataupun daraba ala salah fa idza balagha 16 sanatan zawwajahu abuhu summa akhadha bi yadihi wa qala qad addabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa 'adzabika fil akhirah kadza fil ihya. Sambung maksudnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanak-kanak itu diakikahkan daripadanya pada hari yang ke-7. Mana anak yang baru dilahirkan, diakikahkan ia pada hari yang ke-7. Aqiqah ataupun disebut juga dengan nama zabihah. Setengah ulama tidak bersetuju nama dia aqiqah. Nama dia aqiqah. Cuma aqiqah ni dia ambil kalimah uquq, iaitu derhaka. Oleh sebab itu setengah mengatakan tidak disebut aqiqah, disebut zabihah. Disebut zabihah. Tapi paling masyhur iaitu disebut sebagai aqiqah. Jadi anak ini diakikahkan apabila ianya sampai umur iaitu 7 hari. 7 hari. Itu yang paling afdal. Paling afdal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatih. Anak ini tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi. Disembelihkan binatang daripadanya pada hari ke-7, wa yukhlaqu ra'suhu, dan dicukurkan kepalanya, wa yusamma, dan diberikan nama. Jadi berikan nama pada hari ke-7, iaitu hari yang ke-7. Sebab apa diakikahkan dia? Satu pandangan menyatakan la yanmu numuwa mislihi hatta yu'aqqa anhu. Anak ni tidak akan membesar dengan baik seperti anak-anak yang lain sehingga ianya diakikahkan. Ini pandangan Al-Imam Khattabi. Adapun pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal berkata, idza lam yu'aqqa anhu lam yashfa' fi walidayhi yaumal qiyamah. Kalau anak ni tidak diakikahkan, maka dia tidak boleh memberi syafaat pada kedua ibu bapanya pada hari kiamat. Ini pandangan siapa? Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka disunatkan akikah bagi anak lelaki 2 ekor kambing. Adapun anak perempuan 1 ekor kambing. Bagi mereka yang berkemampuan. Tapi kalau tak berkemampuan, boleh 1 ekor dulu. Sebagaimana riwayat bahawa Nabi SAW telah mengakikahkan Hasan dan Husain kabashan, seko-seko. Sebetulnya 2 ekor. Tapi Rasulullah SAW tak mampu. Tapi Rasulullah akikahkan seko-seko. Kemudian selepas itu seko-seko lagi.
Manakala hari ketujuh tak mampu untuk 2 ekor, buat seekor dulu. Sebelum dia balik, ada lagi rezeki, buat lagi 1 ekor. Buat lagi 1 ekor. Ini adalah dibolehkan mengikut hukum syarak berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila sudah balik, macam mana? Tusannu lil walad ba'da bulughihi illam ya'uqqa anhu. Disunatkan ke atas anak apabila dia balik, sekiranya tidak diakikah, idza lam yu'aqqa anhu, jika bapa dia tidak akikah untuk dia. Macam kita sekarang kan, tidak dulu masa kita kecil, ibu bapa pun tak tahu ada akikah ni kan. Bela kambing banyak tapi tak akikah pun. Jadi sunat bagi kita apabila kita sudah balik, sekarang ni lebih pada balik, sunat bagi kita mengakikah untuk diri kita. Ada yang menyatakan bahawa Nabi SAW telah melakukan akikah untuk dirinya selepas diangkat menjadi Nabi. Tetapi pandangan ini disangkal oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kerana hadis itu lemah. Kemudian ini bab akikah. Dan akikah ini boleh digabungkan. Boleh digabungkan dengan korban. Boleh digabungkan dengan korban. Kalaulah contohnya 3 seekor lembu, dia nak akikah 2 bahagian boleh. 2 bahagian boleh. Mana lagi 5 bahagian, orang nak buat korban diharuskan sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan disunatkan masak dengan manis-manis. Masak dengan manis-manis. Sebagaimana riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya anna sunnatu, bahawa sunnahnya wa tudbahu bihalwa. Mana masak manis-manis. Jangan masak asam pedas. Masak manis-manis. So ustaz ni kata nak buat ini akikah ni, orang bui pedas ada. Manis-manis. Sebab apa? Tafaulan bihalawati akhlaqil maulud. Kerana mengambil tafaul keberkatan supaya anak ni akhlaknya comel, anak ni akhlaknya manis-manis, baik-baik belaka gitu. Masak manis-manis walaupun kita Melaka ni kan, Melaka ni pedas, bab akikah jangan dipedaskan. Bab akikah jangan dipedaskan. Dan sunat kita lakukan akikah ini ba'da tulu'is syamsi, selepas terbitnya matahari, dan membaca ketika melakukan akikah sembelih ni, Allahumma laka wa ilaika, ya Allah bagi engkau dan kepada engkau, Allahumma hazi akikah, ya Allah inilah akikah. Siapa? Fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ketika menyembelih akikah tu. Jangan pergi sembelih dekat kandang, bawa kat sini pergi masak. Orang tukang sembelih pun tak ada cakap apa-apa pun. Dia doanya begitu. Bila orang dapat anak ni Haji Rahman, nak apa? Tahniah. Bacalah yang diajar oleh Nabi SAW, barakallahu laka. Mudah Allah berkat engkau. Kata Jeffrey dapat anak, barakallahu laka fil mauhub, pada anak yang telah dianugerahkan. Wa syakartal wahib, dan kau telah bersyukur kepada pemberinya ialah Allah. Wa balagha asyuddahu wa razaqta birrahu, dan mudah-mudahan Allah merezekikan, ya Allah rezekikanlah kebaikan anak tu kepada bapa dia. Ini doa yang diajar oleh Nabi SAW bila anak dah bila seseorang dapat anak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ini di antara sebahagian yang kita akan bahaskan pada pengajian akan datang berkaitan tentang anak yang baru dilahirkan. InsyaAllah panjang lagi pembahasan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا بالله صلني فداك روحي زبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم
يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.